skip to the good part. Istilah body shaming bukanlah sesuatu yang asing dalam lingkungan masyarakat moden pada hari ini. Body shaming dapat kita kategorikan sebagai suatu kegiatan buli yang dilakukan secara lisan yang mempengaruhi emosi bangsa buli. Body shaming dapat dibahagikan kepada beberapa kategori seperti fat shaming, thin or skinny shaming, dan warna kulit, dan kebiasaannya perilaku body shaming ini majoriti dilakukan ke atas individu yang berbadan besar atau gempal, ataupun kita kategorikan sebagai fat shaming. Fat shaming dan pill balancing mempunyai perkaitan antara satu sama lain, di mana pill balancing dianggap sebagai penawar kepada masalah berat badan. Menurut Merriam-Webster Dictionary, pill balancing didefinisikan sebagai pil yang mengandungi amphetamine yang bertujuan untuk menggalakkan penurunan berat badan, di mana ia dapat membantu meningkatkan metabolisme badan supaya selera makan dapat dikurangkan. Kebiasaannya, pil balancing tidak diklasifikasikan sebagai ubat-ubatan, sebaliknya ia dianggap sebagai makanan tambahan yang menyebabkan ia tidak tertakluk dalam akta yang sama seperti ubat-ubatan yang telah dipreskripsikan oleh pakar perubatan. Medium penyebaran kepada pengenalan pil balancing adalah melalui aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter yang mengakibatkan tiada tapisan terhadap pendedahan pil ini kepada semua lapisan masyarakat. Walaupun pendedahannya terbuka luas, tidak semua individu yang berbadan besar terpengaruh dengan pengambilan pil ini. Malahan, mereka lebih memilih gaya hidup sehat seperti melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan pengiraan kalori dalam pengambilan makanan. Oleh itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong pengambilan ubat balancing, serta pengguna pil balancing akan berhadapan dengan beberapa kesan daripada pengambilan pil balancing. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan kami dengan membentangkan faktor pengambilan pil balancing. Faktor yang pertama adalah mentaliti masyarakat yang cenderung menghakimi. Stigma negatif masyarakat menyebabkan golongan berbadan besar mempunyai keyakinan diri yang rendah, apatah lagi apabila mereka berada dalam lingkungan awam. Di sini terbukti daripada penerbitan sebuah jurnal yang bertajuk Obesity, di mana jurnal ini dia mengeluarkan pernyataan bahawa individu yang mempunyai obesity cenderung untuk dihumanisasikan ataupun dehumanize secara terang-terangan oleh masyarakat. Perlakuan masyarakat sedemikian telah mempengaruhi psikologi individu tersebut bahawa seseorang yang bertubuh besar atau gempal akan dipandang rendah. Dan demi mendapat pengiktirafan daripada masyarakat, individu terbabit mengambil inisiatif yang dianggap cepat dan berkesan, iaitu dengan mengambil pil balancing. Dan mengikut kajian, pengambilan pil balancing banyak diamalkan oleh remaja perempuan yang berada pada anggaran umur 15 tahun sehingga 20 tahun. Adakah Anda tahu mengapakah golongan ini banyak mengambil pil balancing? Hal ini kerana remaja perempuan pada umur tersebut mempunyai keinginan yang sangat tinggi untuk berketerampilan cantik dan menarik di mata netizen. Dan menurut Atkinson 1996, masa remaja melibatkan perkembangan psikologi yang berpotensi terdedah kepada tembok krisis identiti yang mesti diselesaikan sebelum atau pada pertengahan usia 20 tahun. Namun begitu, hal ini dianggap sulit untuk dilaksanakan kerana wujudnya mentaliti persekitaran yang tidak membina ini. Maka mereka tidak dapat mengalami perkembangan secara alami dan bergantung sepenuhnya, seperti mereka bergantung kepada pil balancing untuk mencapai standard masyarakat yang tinggi. Masyarakat bukan sahaja menghakimi individu, malahan mereka turut memprovokasi mereka untuk mengambil suplemen balancing untuk mengurangkan berat badan. Hal ini menyebabkan golongan tersebut terpengaruh dengan cadangan masyarakat kerana mereka beranggapan bahawa nasihat mereka menjadi solusi bagi permasalahan mereka. Oleh itu, jika dapat disimpulkan, stigma negatif yang dikeluarkan oleh masyarakat secara tidak langsung mempengaruhi pengambilan pil balancing. Kecantikan seringkali dikaitkan dengan penampilan diri seseorang, terutamanya merujuk kepada bentuk badan, iaitu kurus. Bentuk badan kurus menjadi impian kepada semua individu yang memiliki bentuk badan yang besar atau gemuk. Namun, sesetengah individu ini ingin menjadi kurus dengan cepat melalui jalan yang mudah.
bukannya bersenam atau mengamalkan gaya hidup sehat. Keinginan untuk memiliki bentuk badan yang kurus atau menjadi kurus dengan cepat menyebabkan mereka mengambil pil pelangsing. Pil pelangsing atau produk untuk menguruskan badan boleh dijual sebagai ubat OTC, iaitu over the counter, atau dibolehi sebagai ubat preskripsi. Namun, sesetengah pil pelangsing dijual secara haram atau memiliki bahan yang boleh merosakkan organ dalaman manusia. Selain itu, individu yang mengambil ubat kurus atau pil pelangsing selalu ingin kurus dengan cepat. Individu seperti ini berbuat sedemikian kerana selalunya diejek atau disindir kerana memiliki bentuk badan yang besar atau gemuk. Ada juga sesetengah wanita dipandang rendah oleh suami kerana berbadan gemuk, menyebabkan keyakinan mereka menurun. Hal ini sedemikian telah menyebabkan mereka terdorong untuk mengambil pil pelangsing untuk cepat kurus tanpa perlu bersenam. Kerana mereka beranggapan bahawa bersenam memerlukan jangka masa yang panjang untuk menguruskan mereka dan tidak kurus dengan cepat. Oleh sebab itu, mereka mengambil pil pelangsing supaya dapat kurus dengan cepat. Janganlah ingin menjadi kurus melalui pil pelangsing. Namun sebaliknya, kita perlu mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan bersenam dan menjaga pemakanan kita. Seterusnya, saya ingin membincangkan berkaitan dengan kesan positif pengambilan ubat pelangsing oleh seseorang. Antara kesan positif adalah mengehatkan selera makan seseorang. Bagi seseorang individu untuk mendapatkan tubuh badan yang langsing dengan kadar masa yang singkat kini bukanlah suatu perkara yang sukar untuk dikecapi. Bagi melengkapi keinginan sedemikian, pelbagai pilihan ditawarkan bagi memenuhi kehendak individu yang ingin menjadi kurus dan mengurangkan berat badan. Namun begitu, jika individu mengambil suplemen kesihatan atau produk kurus yang disarankan oleh doktor atau orang lain menerusi farmasi, pengambilan produk tersebut merupakan tindakan yang selamat kerana ia telah didaftar sebelum dijual kepada para pengguna. Pil pelangsing sememangnya dapat menguruskan badan serta membantu kelihatan pelangsing, tetapi individu tersebut harus memahami semua ubat yang diamalkan mempunyai kesan sampingan yang tersendiri. Antara kesan positif pengambilan ubat pelangsing oleh seseorang adalah ianya dapat mengurangkan dan mengehatkan selera makan diambil oleh individu yang mengamalkannya. Hal ini dikatakan demikian kerana pil ini dapat membantu mengurangkan selera makan supaya dapat mengelakkan daripada mengambil kuantiti makanan yang berlebihan, terutamanya yang berkalori tinggi seperti nasi, mie, roti dan lain-lain. Ini jika diamalkan selalu dapat membantu individu tersebut membuat pemilihan makanan yang bersesuaian supaya tidak cenderung ke arah pemakanan yang tidak sihat. Tetapi perlu diingatkan juga bahawa pengambilan pil sedemikian seharuslah seiring dengan pengamalan hidup secara sihat disertakan dengan senaman. Seterusnya, jika dilihat dari kesan yang negatif, pengambilan pil pelangsing ataupun pil kurus ini yang secara berlebihan sudah tentu akan memudaratkan kesihatan seseorang pengguna itu. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat sesetengah suplemen ataupun sesetengah pil pelangsing ini di mana ianya mengandungi pelbagai bahan kimia yang terlarang yang dengan bertujuan untuk mempercepatkan proses pelangsingan badan seseorang pengguna itu, tidak kira sama ada pengguna itu merupakan seorang lelaki maupun seorang perempuan.
Tambahan pula, seperti yang kita tahu, menggunakan bahan kimia yang terlarang ini secara kerap sudah tentu mampu untuk merosakkan buah pinggang seseorang pengguna itu. Misalnya dapat kita lihat apabila seseorang pengguna itu mengambil pengambilan paracetamol ataupun nama lain dia acetaminophen yang berlebihan, akan turut memberi kesan terhadap kerosakan hati dan juga pelbagai organ dalamannya lain. Selain itu, terdapat juga sesetengah pengguna yang mengambil pil pelangsing ataupun pil kurus ini akan mengalami pelbagai kesakitan ringan. Hal ini termasuklah seperti sakit perut, cirit-birit, loya, muntah, gastrik, sembelit, pening kepala, kesukaran untuk tidur dan sebagainya. Perkara ini biasanya terjadi sekiranya seseorang pengguna itu menggunakan ataupun mengambil pil pelangsing yang haram maupun mengambil pil yang tidak mendapat preskripsi yang jelas daripada pihak farmasi maupun doktor. Tambahan pula, pil pelangsing yang haram ini biasanya mengandungi bahan kimia yang dinamakan sebagai racun sibutramine. Jadi sekiranya sekiranya seseorang pengguna itu dia mengalami kekurangan air dalam badan dan juga di mana mengambil racun sibutramine secara berlebihan yang akan menyebabkan gabungan tidak balas dengan racun sibutramine ini, dia boleh mengakibatkan strok haba dan juga kesakitan kepala yang melampau, di mana perkara ini seterusnya boleh menyebabkan kematian. Kesimpulannya, pengambilan pil pelangsing merupakan usaha yang diambil oleh sebahagian besar individu yang menjadi mangsa fat shaming. Mereka beranggapan bahawa mempunyai bentuk tubuh badan yang kurus dan ramping akan menjadikan mereka sebagai individu yang sempurna di mata masyarakat. Tambahan pula, penjualan pil pelangsing yang meluas menyebabkan ia senang untuk diperoleh di mana-mana kedai, bahkan di kedai runcit. Namun begitu, individu yang mengambil jalan pintas seperti mengambil pil pelangsing akan berhadapan dengan kesan sampingan, terutamanya kesihatan dan emosi. Oleh itu, amatlah penting untuk individu tersebut untuk berhubung dengan pakar dan mendapatkan nasihat dalam pengurangan berat badan. Bukan itu sahaja, masyarakat perlulah mengubah cara pemikiran bahawa individu yang berbadan besar atau gempal perlulah menerima layanan yang adil dan saksama dengan individu yang berbadan kecil dan kurus. Masyarakat tidak sepatutnya meminggikan mereka hanya kerana saiz badan yang besar. Perubahan seperti ini dapat mengurangkan kes kemurungan yang dihadapi oleh mangsa body shaming serta mereka yakin dengan tubuh badan mereka tanpa menjadi orang lain.